Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Silverian Sanusin. Nombor kad metrik saya di 202110985556 dan pada hari ini saya akan menerangkan ataupun membentangkan satu jenis sukan yang mulai mendapat perhatian di negara ini, yaitu sukan petang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sejarah sukan petang di Prancis. Pada zaman pertengahan, permainan petang ini sangat populer sehingga ia dilarang dari dimainkan. Pada kurun ke-17, para bangsawan Prancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja dan Raja Louis telah meletakkan peraturan permainan ini kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Dikabarkan juga bahwa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola ini sebelum beliau bersiap siaga menewaskan tentara Spanyol. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sejarah modern permainan petang inilah. Sejarah modern permainan petang bermula di Clotat, Prancis pada tahun 1910 apabila seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalingkannya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Pada akhir dekad, petang ini juga dimainkan di Eropa Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Jepun, dan Singapura. International Petang Federation telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Marseille. Kejohanan petang dunia yang pertama telah diadakan pada tahun 1959. Baiklah, sekarang kita pergi kepada sejarah sukan petang di Malaysia. Sukan petang di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pada pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Angkasa telah memainkan peranan penting dalam memperkenalkan sukan ini di negara inilah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada peraturan sukan petang. Okey, baiklah. Yang pertama yaitu tempat bermain. Sukan petang ini boleh dimainkan di permukaan rata dan terbuka seperti padang, tempat letak kereta yang berbatu, permukaan berpasir, permukaan konkrit, dan asfal. Sebaliknya elakkan bermain di kawasan yang lembab lah. Yang kedua adalah pilih pasukan. Petang boleh dijalankan secara kategori triple, double, single, dan mixed double. Dan yang ketiga adalah pilih ball. Ball, setiap pasukan haruslah mempunyai corak groove yang dapat membezakan balls mereka dengan balls pasukan lawan. Dan yang keempat adalah tentukan giliran. Giliran untuk bermain boleh ditentukan secara dengan melambungkan duit shilling untuk melihat pihak mana yang pertama yang memulakan permainan lah. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah Spurs Jack. Pasukan yang menang dengan setelah lambungan shilling akan memilih lokasi permulaan dan kemudian memilih salah seorang pemain mereka untuk membuang bicu. Lokasi permulaan akan ditandakan dengan bulatan yang berukuran 14 hingga 20 inci diameter dan sekurang-kurangnya 3 kaki dari seberang halangan. Bulatan boleh dilukis dengan menggunakan kapur atau apa sahaja yang berfungsi. Dan yang seterusnya adalah membuang balls. Semua ball hendaklah dibuang dari bulatan permulaan dengan kedua-dua kaki di atas tanah. Pemain perlu kekal dalam bulatan sehingga ball mendarat. Kemudian seorang pemain dari pasukan lawan akan melangkah ke dalam bulatan untuk mendaratkan bolnya dengan lebih dekat dengan jack. Dan yang seterusnya adalah ball yang paling dekat dengan jack, memegang mata dan kedudukan yang kukuh.
Bagi fasa memenangi pusingan, jika salah satu pasukan telah habis bol dan mendapati bahawa bolnya dekat dengan Jack, mata akan dikira kepada pihak tersebut. Pasukan yang mempunyai bol paling dekat dengan Jack akan memenangi pusingan. Mereka juga menerima mata untuk setiap bol yang lebih dekat dengan Jack berbanding bol pihak lawan. Bagi fasa memenangi permainan, pasukan pertama yang mendapat 13 mata sekaligus akan memenangi permainan. Tidak ada lagi sebarang permainan yang diteruskan jika salah satu pasukan sudah berjaya mengumpul 13 mata. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada peralatan bagi sukan petang ini. Yang pertama, kita perlulah mempunyai bol. Bol berbentuk bulat, diperbuat daripada logam, dan berat bol tersebut adalah 650 gram hingga 800 gram. Dan yang seterusnya adalah jack. Sebiji bola yang sangat kecil diperbuat daripada kayu. Dan yang ketiga adalah pita pengukur, digunakan untuk mengukur jarak bol yang paling dekat dengan kedudukan bola jack. Baiklah, peralatan yang seterusnya adalah kain ataupun tuala kecil. Kain ini dia bertujuan untuk membersihkan bol kita yang kotor semasa pertandingan sedang berlangsung lah. Dan yang seterusnya dan yang terakhir adalah bag. Bag ini penting tempat menyimpan bol selepas kita gunakan ataupun mudah untuk kita bawa bol ke mana-mana. Dan ini adalah contoh gambar semasa sukan petang dijalankanlah. Kita dapat lihat sukan ini dijalankan ataupun dimainkan di permukaan lantai yang berbatu dan berpasir. Biasanya ini adalah gelanggang yang selalu digunakan bagi menganjurkan sukan petang ini.